kita hormati dan kita muliakan Puan Inun, moderator pada petang ini. Seterusnya pimpinan daripada sahabat pencinta Al-Quran, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, para pelayar, para pencinta ilmu, insya-Allah kita semua mudah-mudahan termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kira-kiranya pada petang ini merupakan pertemuan kita kali yang ke-29. Pertemuan kita kali yang ke-29 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab 77 cabang iman. Yang pertama kali kita bacakan melalui platform online, melalui Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran ini tepatnya pada hari Ahad 6 Februari 2022 dan hari ini 12 Februari 2023, kira-kiranya ulang tahun yang pertama lah pembacaan kitab kita ini, yang mana kita telah membacakan sebanyak 47 cabang iman dan pada petang ini kita akan masuk pada cabang iman yang ke-48 insya-Allah. Hari ini kira-kiranya genap 1 tahun kita mempelajari kitab 77 cabang iman. Tahniah kita ucapkan kepada para jemaah yang konsisten dan istiqamah, insya-Allah, sehinggalah kita akan khatam kitab kita nanti, insya-Allah. Dan pertemuan yang ke-29 pada petang ini kita akan masuk pada cabang iman yang ke-48. Bagi yang ada kitab, kita boleh buka pada muka surat 103. Cabang iman yang ke-48 adalah melaksanakan ibadah korban. Melaksanakan ibadah korban. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni, ada 3 dalil Al-Quran dan 1 dalil daripada hadis Nabi SAW. Insya-Allah kita akan bacakan secara sederhana dan kita akan huraikan isi-isi ataupun perbincangan yang berkaitan dengan ibadah korban, hukum hakamnya walaupun tak terdapat dalam kitab kita ini, insya-Allah. Kita tengok dulu dalil yang pertama. Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Maksudnya muka surat 104. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah haiwan korban. Surah Al-Kawthar ayat yang kedua. Para jamaah sekalian, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kerjakanlah sembahyang dan sembelihlah haiwan korban, maka para ulama berbeza pendapat tentang hukum berkorban itu. Adakah wajib ataupun sunat muakkadah? Hukum berkorban, para ulama khilaf. Khilaf ni berbeza pandangan lah. Menurut mazhab Hanafi, ni saya ceritakan sikit tentang hukum berkorban ni. Menurut mazhab Hanafi, hukum berkorban itu adalah wajib bagi sesiapa yang mampu. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan hukum berkorban wajib bagi sesiapa yang mampu. Berdasarkan dalil antaranya ayat yang kita baca tadi. Fasalli li rabbika wanhar. Dan kerjakanlah sembahyang dan sembelihlah haiwan korban. Sebagaimana mengerjakan solat itu wajib, bila digandingkan solat dengan korban, maka korban juga adalah wajib. Menurut mazhab Hanafi. Ini yang kita garis bawahkan. Dan memang betul. Kalau kita tanyakan saudara kita yang berasal dari negara yang bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni di mana? Di Turki contohnya. Mazhab Hanafi sebahagiannya di Mesir. Di Mesir ni 2. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. India, mazhab Hanafi. Bangladesh, Pakistan, itu mazhab Hanafi. Kalau kita tanya mereka, awak berkorban tak? Maka mereka akan jawab, ya, saya berkorban. Sebab apa?
Saya mampu dan korban bagi orang yang mampu itu adalah wajib. Itu menurut mazhab Hanafi. Dan memang betul, saya pernah tanya seorang penjaga pam minyak di Bandar Baru Bangi, dia mungkin warga negara Bangladesh, Nepal, Pakistan macam tu. Bila saya tanya dia waktu tu musim korban, tanya awak korban tak tahun ni? Maka dia jawab, oh saya berkorban. Orang yang kerja pam minyak, gaji mungkin 800, 1000, mungkin 1,500. OT bagai-bagai dapatlah 1,800. Hantar ke family di negara dia, mungkinlah ada berapa je. Tapi dia tetap berkorban. Sebab apa? Hukum korban itu adalah wajib bagi sesiapa yang mampu. Menurut mazhab Hanafi. Ini berdasarkan dalil yang kita baca tadi. Dan memang, ada satu dalil hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi yang menunjukkan hukum korban itu wajib. Antaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa-siapa yang diberi keluasan rezeki tapi dia tidak berkorban, maka jangan sesekali dia mendekati tempat solat kami, kata Nabi. Dia ada rezeki, ada lebihan wang, tapi dia tak berkorban. Seolah-olah kata Nabi, aku tak ingin nak tengok muka dia pada hari raya. Ini satu larangan yang tegas. Maka oleh kerana larangan ini cukup tegas, menurut mazhab Hanafi, hukum berkorban itu wajib. Dan mazhab Hanafi juga berdalilkan perbuatan Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak pernah miss dalam melaksanakan ibadah korban sejak ibadah korban disyariatkan pada tahun yang kedua Hijrah sehinggalah Rasulullah SAW wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah. Maknanya sepanjang hidup Nabi itu setiap tahun muwazabah, continuously, berterusan baginda melaksanakan ibadah korban. Jadi kita ceritakan yang pertama, pandangan yang pertama tentang ibadah korban ini, yang pandangan pertama menyebut hukum berkorban adalah wajib. Kemudian, ada pandangan kedua, iaitu menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, tiga mazhab ni. Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan hukum berkorban adalah sunat muakkadah bagi yang mampu melaksanakannya. Sunat muakkadah yang mampu melaksanakannya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun hunna alayya faraidun walakum tatawwu'un." Ada 3 perkara yang wajib bagiku tetapi sunat bagi umatku. 3 perkara ni wajib bagi Nabi tapi sunat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia 3 perkara yang wajib bagi Rasulullah tapi sunat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama al-witru, solat witir. Solat witir wajib bagi Nabi. Yang kedua an-nahru, menyembelih haiwan korban juga wajib bagi Nabi. Dan yang ketiga salatul duha. Solat duha wajib bagi Nabi. Dan ketiga-tiga ni, solat witir, menyembelih haiwan korban dan solat duha, itu hanyalah sunat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ustaz, kalau ada satu pandangan, kita sampaikan satu. Ada 2 pandangan, kita sampaikan 2. Ada 3 pandangan, kita sampaikan 3. Supaya apa? Para jamaah mendapat ilmu tentang hukum berkorban. Setakat ni para jamaah jelas tak tentang hukum berkorban? Saya sampaikan semua pandangan yang ada. Setakat yang saya sampaikan ni, agak-agak para jemaah pilih yang mana? Pilih hukum berkorban wajib ataupun pilih hukum berkorban itu sunat muakkadah? Agak-agak pilih yang mana tu? Biasanya kalau tak pilih yang mana? Pilih wajib. Wajib, Ustaz. Ada yang pilih yang wajib. Alhamdulillah.
sebab dia berkemampuan. Sebab kita rasa malu juga. Benda lain kita boleh beli kan. Tiap-tiap bulan kita bayar Astro contohnya. Tiap-tiap bulan kita bayar bil telefon. Tiap-tiap bulan kita beli keperluan diri. Tapi sampai satu masuk untuk berkorban, dia kata, oh saya tak mampu lagi berkorban ni. Sedangkan yang lain tu mampu. Jadi di situ kita kena rasa segan dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan banyak kepada kita. Dan hukum berkorban juga menurut mazhab Syafi'i, dia bawakan satu riwayat daripada Abu Bakar dan Umar. Ada satu tahun, kata Imam Syafi'i, Abu Bakar dan Umar, ini sahabat kanan Nabi. Satu tahun Abu Bakar dan Umar, dia tidak melaksanakan ibadah korban. Dia tak buat korban tahun tu. Bila ditanya kepada Abu Bakar dan Umar, kenapa awak tak berkorban? Maka mereka menjawab, kami tidak berkorban supaya umat tidak menganggap korban itu adalah wajib. Dia tak berkorban tu sebab bimbang-bimbang orang kata setiap tahun berkorban ni, takut orang kata, oh wajib rupanya. Padahal, tidaklah sampai kepada wajib menurut 3 mazhab tadi. Ini saya sampaikan semua pandangan yang ada. Boleh jadi jemaah tertanya-tanya, Ustaz, bukankah Nabi itu satu, Al-Quran pun satu, tapi kenapa hukum boleh jadi 2? Satu wajib, satu lagi sunat muakkadah. Bukankah kita rujuk Nabi yang sama, yang kita rujuk Al-Quran yang sama? Berbeza hukum kerana berbeza cara pandang. Itu sebab dia. Berbeza hukum kerana berbeza cara pandang. Menurut mazhab Hanafi, kenapa dia katakan wajib? Kerana dia tengok dalil ni, tengok dalil ni, tengok dalil ni, dia buat kesimpulan korban itu hukumnya wajib. Manakala 3 mazhab lain, dia ambil dalil ni, tengok dalil ni, maka dia buat kesimpulan hukum korban itu adalah sunat muakkadah. Ustaz yang menyampaikan syarahan tentang hukum korban, dia sampaikan kedua-duanya. Sampaikan kedua-duanya, tidaklah tujuannya untuk memeningkan para jemaah, bukan. Tetapi membuka satu pencerahan minda. Oh, rupa-rupanya ada juga pendapat yang mengatakan hukum korban wajib. Jadi saya ni yang ada duit, saya rasa malu sangat kalau tak berkorban, saya nak mewajibkan diri saya untuk berkorban. Boleh? Boleh, no problem. Itulah yang terbaik. Setakat ni jelas para jemaah sekalian, kita huraikan dalil yang pertama tadi, iaitu tentang hukum berkorban. Kalau ada para jemaah yang buat nota ringkas di di ruangan komen, boleh kiranya para jemaah yang lain kita untuk rujuk perkara tersebut. Buat macam mana? Mazhab Hanafi hukumnya wajib berdasarkan ada 3 dalil tadi. Dalil Al-Quran, dalil hadis, perbuatan Nabi yang setiap tahun berkorban. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, hukum korban sunat muakkadah sebab baginda sebut 3 perkara yang wajib bagiku tapi tidaklah sampai wajib kepada umatku, iaitu solat duha, menyembelih haiwan korban dan solat witir. Dan ada satu tahun Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma tidak melaksanakan ibadah korban. Itu dalam bab hukum berkorban. Kemudian kita nak sebut sikit. Boleh jadi ada jemaah yang tanya, Ustaz, apakah ukuran ataupun standard ataupun benchmark yang menunjukkan seseorang itu dikira mampu berkorban? Apa ukuran dia? Apa standard yang menunjukkan, oh orang ini dah dikira mampu berkorban, orang ini dah belum dikira mampu berkorban? Orang yang dikira mampu berkorban, yang pertamanya apabila dia telah memenuhi keperluan asas untuk diri dia. Maknanya dengan duit yang ada tu, keperluan asas untuk diri sendiri, dia mampu tunaikan. Untuk makan diri dia, untuk bayar kenderaan dia, untuk bayar rumah dia, untuk bayar yang berkaitan dengan asas diri dia, itu settle.
Ini syarat yang pertama, orang yang dikira mampu berkorban. Syarat yang kedua, orang yang dikira mampu berkorban itu, apabila dia mampu menunaikan nafkah kepada orang yang wajib di bawah tanggungan dia. Maknanya nafkah anaknya settle. Beli pampers anak sudah. Beli susu anak sudah. Bayar taska anak sudah. Bayar pengasuh anak sudah. Yuran sekolah sudah. Bagi nafkah pada isteri pun sudah. Rumahnya settle. Keretanya settle. Kemudian, syarat yang ketiga dikira orang ni mampu, ada lebihan lagi wang untuk membeli haiwan korban ataupun bahagian dari korban dalam tempoh 4 hari. Pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Maknanya, bila cek-cek dalam akaun Maybank tu pada tanggal 10 Zulhijjah, ada lagi RM15,000 duit simpanan. Setelah ditolak nafkah diri sendiri, nafkah orang yang wajib dia nafkahi, ada lebih lagi RM15,000, RM10,000, RM5,000 contoh kan. Dia mampu membeli haiwan korban. Maka orang ni dikira orang yang mampu berkorban. Ini perlu kita jelaskan. Supaya apa? Supaya kita tak nak orang yang mampu berkorban tapi dia tidak berkorban. Dengan alasan, oh saya rasa macam tak mampulah. Sebenarnya dia mampu. Apa standard mampu? 3 tadilah. Dan kita tak nak juga orang yang tak mampu berkorban tapi berkorban. Ini pun kita tak mahu. Nak berkorban sehingga hutang duit orang lain. Kita tak nak sampai macam tu. Nak melaksanakan ibadah korban sehingga kan susu anak pun dia tak beli. Kita tak nak. Nak berkorban sehingga pampers anak pun tak beli. Nak berkorban sehingga duit sewa rumah pun tak bayar. Nak berkorban sehingga duit sewa ataupun bayar kereta bulanan pun tidak bayar. Orang macam ni dia anggap belum mampu untuk berkorban. Jadi kita luruskan pemahaman kita dalam bab korban ni. Siapakah orang yang mampu setelah dia settle bab nafkah diri sendiri, bab nafkah orang yang wajib dia nafkahi, dia mampu beli haiwan korban ataupun bahagiannya, orang ini disebut orang yang mampu. Jelas para jemaah, dalam bab siapakah dikategorikan orang yang mampu berkorban. Ini saya huraikan secara ringkas sajalah pada petang ni. Setakat ni jelas tak perbincangan kita cabang iman yang ke-48 ni, iaitu melaksanakan ibadah korban. Kita baru huraikan dalil yang pertama je ni. Fasalli li rabbika wanhar. Jelas para jemaah? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jelas Kita boleh lanjutkan kepada dalil yang kedua, insya-Allah muka surat 104. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Maksudnya, dan kami jadikan unta sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu, kata Allah. Mudah-mudahan apabila kamu menyembelih unta tersebut, adalah kebaikan bagimu. Surah Al-Hajj pada ayat yang ke-36. Surah Al-Hajj ayat yang ke-36. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebut salah satu daripada haiwan korban itu adalah unta. Ada jemaah tanya, Ustaz, haiwan apa yang boleh dijadikan sebagai korban? Haiwan yang boleh dijadikan haiwan korban mestilah menepati syarat binatang itu binatang ternak dan tertakluk kepada hukum zakat. Binatang ternak yang tertakluk kepada hukum zakat. Apa dia binatang ternak yang tertakluk kepada hukum zakat? Para ulama dia buat senarai. Yang pertama unta. Yang kedua lembu ataupun kerbau lah. Lembu kerbau ni dia sama jenis dia lah. Yang ketiga biri-biri ataupun kambing. Ustaz, kalau saya nak
berkorban dengan ayam ataupun puyuh boleh tak? Berkorban dengan ayam ataupun puyuh tidak boleh. Walaupun ia termasuk daripada haiwan ternak, kita ternak ayam, kita ternak puyuh. Tetapi ia tidak tertakluk kepada hukum zakat. Dan haiwan itu haiwan berkaki dua. Sebab syarat binatang an'am mestilah berkaki empat. Ustaz, boleh tak saya nak berkorban rusa, dia kata. Rusa ni bukan rusa liar. Rusa ternak. Dan dia berkaki empat. Boleh tak rusa? Rusa juga tidak dibenarkan sebab ia tidak tertakluk kepada hukum zakat haiwan ternakan. Maka haiwan yang dijadikan haiwan korban tu mestilah haiwan ternak berkaki empat dan tertakluk kepada hukum zakat. Contoh kan, unta, lembu, kerbau, biri-biri, kambing. Ada jemaah tanya, Ustaz, macam mana kacukan? Contoh, lembu berkahwin dengan kerbau, kita guna istilah berkahwin dengan kerbau, maka lahirlah anaknya lembu campur kerbau tadi, namanya lembau. Faham tak? Lembu berkahwin dengan kerbau, keluarlah anak namanya lembau. Ataupun lembu berkahwin dengan kambing, keluar anak namanya lembing. Lembau ataupun lembing boleh tak dijadikan haiwan korban, Ustaz? Lembau, kerming ataupun lemta, kalau lembu dengan unta. Ataupun seumpama dengannya, kalaulah haiwan itu termasuk daripada kategori haiwan yang dibenarkan korban, keluarlah anak daripada kacukan tersebut, maka ia boleh dijadikan haiwan korban. Faham tak? Tak kira lah kalau lembu dengan unta ke, unta dengan kerbau ke, kerbau dengan kambing ke, biri-biri dengan kambing ke, selagi mana ia termasuk daripada kategori haiwan yang dibenarkan untuk dilaksanakan ibadah korban, maka boleh untuk kita berkorban dengan dia. Jelas tak? Ini kategori haiwan yang nak dikorbankan. Dari sudut susunan afdal lah, kepada para jemaah sekalian saya sebut secara ringkas. Yang paling afdal kalau kita nak berkorban, yang paling afdalnya adalah afdal unta ataupun bahagiannya. Unta ataupun bahagiannya. Ini yang paling afdal lah. Tapi kalau di Malaysia ni korban unta dia tidak berapa famous sangat ataupun dia tak berapa jadi budaya sangat. Yang pertama sebab harganya mahal. Yang keduanya kalau unta terpaksa kita import daripada luar. Import daripada Arab ataupun import daripada Australia dan sebagainya. Dan ada orang kata nak sembelih unta ni payah, Ustaz. Kalau tak bercakap Arab dengan dia, dia tak duduk. Sebab sembelih unta ni kena duduk. Jadi nak sembelih dia tu kena pujuk, kena gosok dulu, dia kena duduk dan sebagainya. Ada satu kes di Pahang dulu. Bila nak sembelih unta tu, unta tak nak duduk. Jadi bila punya pujuk tak nak juga. Jadi pejabat agama pun turunlah. Cakap Arab dengan unta. Tak nak duduk juga. Cakap Arab dah tu, tak nak duduk juga. Tak nak duduk juga. Ceklah dengan jabatan veterina, kenapa unta ni degil sangat ni, tak nak duduk ni. Cakap Arab pun sudah, tak nak duduk juga. Maka bila cek dengan jabatan veterina, rupa-rupanya unta tadi datang dari Australia rupanya. Bercakap Arab dia tak faham. Jadi nak menunjukkan di sini, unta ni payah sikit lah nak sembelih dia. Dia tak sama macam lembu. Tetapi kalau yang terbaik, dia ada kelapangan rezeki dan adalah kelebihan untuk menyembelih unta, yang terbaiknya adalah menyembelih unta. Setelah itu, menyembelih lembu ataupun kerbau. Lembu ataupun kerbau. Kalau lembu pula, dia ada syaratnya. Ataupun kerbau pula, dia ada syaratnya. Menyembelih lembu yang terbaik, mestilah lembu itu lembu jantan.
kemudian disusuli dengan lembu betina. Begitu juga menyembelih lembu, yang paling afdal lembu itu lembu yang bertanduk berbanding dengan lembu yang tak bertanduk. Begitu juga menyembelih lembu, yang paling afdal menyembelih lembu yang berwarna putih berbanding selain daripada putih. Itu dalam bab afdal lah kita cerita pada petang ni, dalam bab korban. Ini walaupun kita tak masuk lagi bulan-bulan korban, bulan Zulhijjah ataupun Zulqa'dah, tapi ini sebagai review lah kepada kita, memberi semangat kepada kita biar kita melaksanakan ibadah korban nanti dalam keadaan kita sudah ada ilmu tentang melaksanakan ibadah korban. Ada jemaah tanya Ustaz, antara kambing dengan biri-biri mana yang lebih afdal? Dia tanya pula, kambing dengan biri-biri mana lebih afdal? Antara kambing dan biri-biri, yang lebih afdal itu berkorban biri-biri, barulah kambing. Sebab apa biri-biri? Kerana dia mempunyai bulu yang banyak dan tebal, dan bulu-bulu itu akan menjadi saksi di hari akhirat kelak. Dia akan datang mencari orang yang berkorban untuk membuat penyaksian. Jadi biri-biri lebih afdal. Ada orang tanya, Ustaz, kalau menyembelih 7 ekor kambing dengan 1 ekor lembu, mana yang paling afdal? Menyembelih 7 ekor kambing ataupun 7 ekor biri-biri lebih afdal berbanding 1 ekor lembu, kerana daging kambing lebih enak untuk diagihkan kepada orang yang nak merasa daging haiwan tersebut. Maka 7 ekor kambing lebih afdal berbanding seekor lembu. Ataupun 1 bahagian lembu berbanding dengan 1 ekor kambing, 1 ekor kambing lebih afdal berbanding dengan 1 bahagian lembu. Sebab dagingnya lebih enak, kita memberi makan yang terbaik kepada orang yang makan daging tersebut. Jelas para jemaah sekalian, ini dalam kita bincangkan jenis-jenis haiwan korban dan yang macam mana yang paling afdal. Ini saya ceritakan secara ringkas sajalah. Setakat ni boleh follow ke perbincangan kita ni tentang ibadah korban? Paling kurang kita dapatlah sedikit sebanyak titipan ilmu tentang korban ni. Kemudian kita tengok dalil yang ketiga. Ustaz. Boleh Alhamdulillah. Dalil yang ketiga, muka surat 104 lagi. Ini panjang sikit dalil dia. Kalau boleh kita baca beramai-ramai di kitab kita masing-masing supaya kita boleh kutip pahala bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha ila baitil atiq. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Surah Al-Hajj
ayat yang ke-32 hingga 37. Kita baca dulu maksudnya. Kemudian kita ambil poin-poin yang penting daripada ayat ini dalam bab berkorban. Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, berfirman yang bermaksud, demikianlah ajaran Allah. Dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dia termasuk dari kalangan orang yang bertakwa. Kamu beroleh pelbagai faedah pada binatang ternak itu hingga ke suatu masa yang tertentu. Kemudian tempat menyembelihnya ialah rumah tua Baitullah. Bagi tiap-tiap umat, kami syariatkan ibadah menyembelih korban supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur atas kurniaannya kepada mereka dari binatang-binatang ternak yang disembelih itu. Ini menunjukkan ibadah korban ni bukan hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad je, tetapi umat-umat Nabi yang lain pun telah disyariatkan ibadah korban. Bahkan berdasarkan sejarahnya, ibadah yang paling tua itu adalah ibadah korban itu sendiri. Sebab zaman Nabi Adam pun dah ada dah ibadah korban. Maka Allah sebut, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang yang tunduk taat. Iaitu orang yang apabila disebut nama Allah gerun gementarlah hati mereka. Dan orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka dan yang mendirikan sembahyang dan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kami jadikan unta sebahagian daripada syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta tersebut ada kebaikan bagi kamu. Oleh itu sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya ketika terikat. Maka apabila ia tumbang, makanlah sebahagiannya dan beri makanlah kepada orang yang tidak meminta-minta dan yang meminta. Ini kita garis bawahkan. Sekejap lagi kita huraikan. Daging dan darah binatang korban itu tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Demikianlah dia memudahkan binatang itu bagimu supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya kepadamu. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya. Para jemaah sekalian, ada poin penting yang kita nak bincangkan pada ayat yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala sebut, makanlah sebahagian daripada daging korban yang kita sembelih tu dan selebihnya beri kepada orang yang tidak meminta dan yang meminta. Kalau kita tengok kan, ada orang tanya, Ustaz, boleh tak daging yang saya korbankan ini, tak kiralah lembu ke kambing ke unta ke, saya ambil dan saya makan untuk diri saya dan keluarga saya. Boleh tak? Maka Allah katakan, menjadi satu sunnah dan suruhan Allah, bagus untuk tuannya mengambil sedikit daripada bahagian apa yang dia korbankan. Dia kalau kita tengok pembahagian daging korban ni, dia ada dua jenis pembahagian. Yang pertama, kita makan sikit je, sekali makan je. Sekali makan je daging tu. Sekali makan maknanya sekali goreng ke, sekali buat sup ke. Bahagian yang lain kita berikan kepada fakir miskin ataupun orang yang dekat dengan kita. Sama ada jiran ataupun adik-beradik dan sebagainya. Itu cara yang pertama pembahagian. Yang mengikut sunnah lah. Cara yang kedua, pembahagian daging korban ni 1/3 daging korban kita ambil untuk diri kita. 1/3 daging korban kita berikan kepada fakir miskin. 1/3 daging korban kita berikan kepada ahli kerabat ataupun jiran tetangga. Ada dua je cara pembahagian daging korban. Ustaz, contohnya kan, contoh dia kata, boleh tak daging korban yang saya korbankan tu, saya nak ambil semua daging dia? Tak boleh, ia tidak dinamakan korban. Syarat dinamakan daging itu daging korban, mestilah 1/3 itu diberikan ataupun dimakan oleh orang lain yang tidak ada kaitan
dengan kita ataupun orang yang wajib kita nafkahi. Ataupun yang orang yang bawah tanggungan kita lah. Mesti 1/3 tu ada portion untuk orang lain. Kalau tak, itu tidak dikira orang yang berkorban. Dia berkorban, contohnya satu bahagian lembu. Dapatlah 10 kilo daging. 10 kilo daging tu dia buat stok dalam rumah dia, masuk dalam freezer, goreng untuk diri dia dan keluarga dia. Maka daging itu tak dinamakan daging korban. Ia sama sebagaimana dia membeli daging di pasar-pasar saja. Sebab syarat berkorban mestilah 1/3-nya untuk orang lain. Ini kita huraikan pada ayat tadi. Jelas para jemaah sekalian dalam isu korban tersebut. 3 dalil Al-Quran dah kita baca dah. Kita tengok satu dalil daripada hadis Nabi SAW dalam bab berkorban ini. Hadis daripada Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 105, kana yudahi bikabashaini aqranaini amlahaini walaqad ra'aituhu yada'u rijlahu fi sifahihima wa yusammillah wa yukabbirillah wa fi riwayatin walaqad ra'aituhu yadhbahuhuma biyadihi. Ini ada beberapa perkara penting yang kita boleh belajar daripada hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan korban 2 ekor kibas. 2 ekor kibas ni, kalau kita nak mudah faham kibas ni macam mana, macam kambing ke? Dia lebih kepada macam biri-biri. Itu kibas. Rasulullah berkorban 2 ekor kibas. Kenapa Rasulullah memilih untuk berkorban kibas? Kerana kibas ataupun biri-biri itu mempunyai bulu yang tebal dan banyak. Semakin banyak bulu tersebut, semakin afdalah binatang itu. Kemudian, kibas tadi pula bertanduk. Ini yang kita sebut tadi, haiwan bertanduk dengan tak bertanduk, yang bertanduk lebih afdal kerana mengikuti sunnah Nabi. Sebab itu kita nanti nak berkorban, kalau boleh, kalau kita ada pilihan lah, kita pilih sendiri lembu mana ataupun kambing mana yang kita nak korbankan. Kita pilih, saya nak biri-biri, ambil sunnah Nabi. Saya nak pula biri-biri tadi ada tanduk, mengikut sunnah Nabi. Saya nak pula biri-biri tadi warna cerah, warna putih ataupun kuning cerah. Kerana apa? Nak mengikuti sunnah Nabi. Sebab ada 3 yang Rasulullah sebut tadi. Kibas, bertanduk, amlahaini, berwarna putih, berbulu putih. Itu yang paling afdal. Kemudian kata Anas, aku melihat baginda meletakkan kakinya di tepi lehernya. Ketika nak sembelih tu, Rasulullah sandarkan kakinya pada leher biri-biri tadi, lalu dia menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Menyebut nama Allah dan bertakbir. Dalam satu riwayat lain menyebut, aku melihat baginda menyembelih kedua-duanya. Di sini nak menunjukkan, dalam bab ibadah korban yang paling afdal, haiwan itu kita sembelih sendiri. Kalau kita mampulah. Tapi kalau tak mampu, boleh kita wakilkan kepada orang lain untuk menyembelih. Yang paling afdal, orang yang berkorban, orang itu menyembelih sendiri haiwan korbannya. Itu yang paling afdal. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita dah selesai dalam perbicaraan cabang iman yang ke-48 pada petang ini. Kalau kita tengok cabang iman yang ke-49 tu, bolehlah kita masuk sikit, ada sikit je, supaya kita bergerak laju sikit, supaya nanti kita boleh sambung pada cabang iman yang seterusnya nanti. Setakat ni je lah para jemaah sekalian, cabang iman yang ke-48 ni. Boleh Faham Kalau jelas, kita masuk cabang iman yang jelas Alhamdulillah. Kita masuk cabang iman yang ke-49 secara ringkas je. Dalam bab mentaati pemerintah. Mentaati pemerintah salah satu tanda iman yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah
taatilah Rasul serta ulil amri dalam kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat yang ke-59. Para jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, pada kalimah Allah, di depannya ada kalimah ati'u. Begitu juga pada kalimah Ar-Rasul, di depannya ada kalimah ati'u. Tetapi pada kalimah ulil amri, pemerintah, tidak diletakkan kalimah ati'u. Apa hikmahnya? Ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak, tak boleh dipersoalkan. Tetapi ketaatan kepada pemerintah tidak mutlak, boleh dipersoalkan. Itu hikmahnya. Itu dalil yang pertama. Dalil daripada hadis, muka surat 106. Hadis daripada Abu Hurairah dalam As-Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asani." Maksudnya, sesiapa yang mentaatiku, maka dia mentaati Allah. Maknanya siapa-siapa yang taat pada Nabi, dia sedang taat pada Allah. Dan sesiapa yang derhaka kepadaku, maka dia derhaka kepada Allah. Sesiapa yang taat kepada pemerintah, maka dia mentaatiku. Dan sesiapa yang derhaka kepada pemerintah, maka dia derhaka kepadaku. Hadis ni kita kena murnikan, pemerintah yang macam mana yang wajib kita taat? Pemerintah yang juga taat kepada perintah Allah dan Rasul. Kalau pemerintah itu menyuruh kita melakukan perkara yang tidak selari dengan perintah Allah dan Rasul, tidak wajib untuk kita taat kepada arahan pemerintah tersebut. Itu pengajaran daripada hadis itu. Last sekali pada petang ni, kita ambillah satu hadis, muka surat 107. Hadis daripada Abu Dzar dalam As-Sahihain. Ya Aba Dzarrin, Rasulullah pesan, sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati' walau abadan habasyian mujadda'ul atraf. Wahai Abu Dzar, dengar dan patuhlah walau kepada seorang hamba Habsyah yang terpotong telinganya. Maksudnya apa dia ni? Wahai Abu Dzar, walaupun yang memerintah kamu tu bukanlah orang Arab, dia orang Habsyah, kulit hitam. Yang terpotong telinganya maksudnya tak lengkap anggota badannya. Boleh jadi dia ni tak sempurna dari sudut tubuh badan anggotanya. Tapi oleh kerana dia telah dilantik sebagai pemimpin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan wajib kita taat padanya selagi mana pemimpin itu tidak mengarahkan kita melakukan perkara yang dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu cabang iman yang ke-49. Ada masa sikit lagi anda nak ambil cabang iman yang ke-50. Sebab opah pesan pada anak Ustaz, kalau boleh kita laju sikit lah. Setiap cabang iman tu boleh baca lebih daripada satu, elok juga. Anda tengok ada masa lagi. Bolehkah kita ambil cabang iman yang ke-50 satu lagi? Sebelum kita tutup. Boleh InsyaAllah. Okey. Cabang iman yang ke-50, salah satu daripada cabang iman, teguh dengan pegangan jemaah kaum muslimin. Maknanya istiqamah lah. Dengan kita berada dalam kelompok kaum muslimin, ini tanda kesempurnaan iman. Istiqamah kita berada dalam white ataupun aura kelab sahabat pencinta Al-Quran. Itu jemaah kaum muslimin. Itu salah satu tanda kesempurnaan iman. Firman Allah Ta'ala, muka surat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surah Ali Imran ayat yang ke-103. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, iaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Bila kita buat dalam bentuk jemaah ni, kita akan rasa lebih semangat, betul tak? Contoh kan, kita kalau biasanya kelak sahabat pencinta Al-Quran, malam Jumaat kita baca Al-Mulk beramai-ramai. Kita baca Kahfi ataupun kita baca Yasin. Kalau seorang, boleh jadi semangat kita tu payahlah sikit kan.
nak baca Kahfi seorang-seorang, nak baca Al-Mulk malam-malam. Kita rasa payah sikit. Tapi bila melalui platform jemaah kaum muslimin, contohnya kelab sahabat pencinta Al-Quran, dia menjadikan kita semakin semangat. Masing-masing akan semangat dan syaitan dia payah untuk memasuki ke dalam jemaah yang padanya terdiri dalam kalangan kaum muslimin. Dia nak bisikkan tu payah. Tapi kalau seorang-seorang, syaitan akan bisikkan, tak payahlah, tidurlah lagi baik dan sebagainya. Itu bisikan syaitan. Cabang iman yang ke-50 dalil daripada hadis. Hadis daripada Abu Hurairah dalam As-Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah thumma mata mitatan jahiliyatan." Sesiapa yang tidak patuh kepada pemerintah dan mengasingkan diri daripada jemaah kaum muslimin, kemudian dia mati, maka dia mati seperti kematian jahiliyah. Memang betul. Orang Islam satu padu. Dia keluar nak memecahkan kesatuan umat Islam. Bila dia meninggal dunia, dia seperti matinya orang jahiliyah, iaitu mati orang yang jahil, keluar daripada kebenaran. Itu yang nak dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Kemudian last sekali muka surat 108, hadislah pada petang ni. Hadis daripada Arfajah bin Shurah Al-Ashja'i, semoga Allah meredainya, dalam Sahih Muslim juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu ba'di hanatun wa hanatun. Faman ra'aitumuhu yufarriqu amra ummati Muhammad wa hiya jami'un faqtuluhu kainan man kana minan nas." Maksudnya, akan berlaku selepasku banyak fitnah dan kerosakan. Sekarang ni lah, banyak fitnah, banyak kerosakan. Yang betul, tapi dikatakan salah. Yang salah, tapi dikatakan betul. Akan berlaku selepas aku mati, banyak fitnah dan kerosakan. Kemudian pesan baginda, sesiapa yang melihatnya memecah belahkan umat Muhammad, sedangkan umat ini bersatu, maka bunuhlah dia walau bagaimanapun sifatnya. Kalau kita tengok orang ni dia nak memecah belahkan kesatuan umat Islam, maka bunuhlah dia. Maksudnya halanglah dengan keras walau bagaimanapun sifatnya. Siapa sekalipun gelaran dia, apa pangkat dia sebagainya, kalau dia nak merosakkan kesatuan umat Islam, maka halangilah orang tersebut. Ini 3 cabang iman yang kita bincangkan pada petang ni. Yang fokus banyaknya kita bincangkan tentang ibadah korban. Jadi anda rasa sekadar itu saja pada petang ni, waktu pun dah hampir kepada 3:30. Kalau adalah soalan, bolehlah berkaitan dengan ibadah korban terutamanya untuk ditanya. Saya serahkan kembali majlis kepada Puan Moderator. Persilakan. Okey, kita buka soalan kepada penjemaah, silakan untuk bertanya. Kalau tak ada, kita tutuplah. Okey, Ustaz, kita boleh tutuplah. Semua dah Boleh, jelas dah, insyaAllah. Ustaz? Semua dah Boleh. faham? Boleh, silakan Ustaz. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. InsyaAllah kita akan sambung pada cabang iman yang ke-51 nanti. Berbaki lagi 27 cabang iman, insyaAllah. Tahun ni kita boleh khatam kitab kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.